Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali memanggil kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang udah kembali liburan sudah seger gitu ya. Selamat kembali dari liburan dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, juga pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati, kita masuk saat teduh di hadapan Tuhan, kita persiapkan diri kita. Mari dengan gentar, dengan takut akan Tuhan, dengan menghormati Tuhan, kita datang kepada Tuhan saat ini. Karena dialah Tuhan yang patut kita sembah, kita agungkan dan kita tinggikan. Dia yang bertata dalam kerajaan surga yang maha suci dan yang maha kudus. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian suci, suci, suci. Suci
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu. Dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus mati disalib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan di antara orang mati. Dia mengalahkan maut. Dia menghapus dosa kita. Dia mati karena untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian karena salib-Mu. Sementara dinyanyikan oleh pujian nomor 129, Haleluya Kristus bangkit. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan yang telah bangkit untuk menyelamatkan kami. Tuhan, Kaulah Allah yang patut kami tinggikan, agungkan, dan muliakan ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau memilih kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami datang dengan segala persoalan kehidupan kami Tuhan. Dengan segala dosa-dosa yang melekat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau layakkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau telah mengutus hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tolonglah dia Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terlebih tolonglah kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, menyerahkan ibadah ini
seutuhnya dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagian dari nas Alkitab dari Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Kita akan baca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita sama-sama baca ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Kita akan datang secara pribadi ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 9 berbunyi demikian. Karena itu sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu secara pribadi. Tuhan, kami telah mengakui segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami juga tahu ya Tuhan, ada hal-hal yang kami sembunyikan, Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan ya Bapa. Tuhan, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan mendukakan Engkau ya Tuhan. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan, bukan mementingkan diri-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Ampuni keegoisan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami yang terbatas dan penuh kekurangan ini dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita memperoleh hidup, kita memperoleh kemenangan. Kita akan naikkan satu pujian karena salibnya, tapi terlebih dahulu akan dinaikkan oleh singer. Kita resapi kata demi kata pujian ini.
Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku yang menyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu, Yesus Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu, Yesus Engkaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kadangkala kita merasa putus asa menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Tapi kita yakin mukjizat masih ada. Tuhan sanggup menolong kita semua. Saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Liao. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh mengutus beliau untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Hamba Tuhan yang diutus adalah alumni dari Universitas Trisakti, Jakarta, sarjana teknik. Setelah itu masuk ke Sekolah Teologi Reform Injili Internasional Jakarta dan mendapat gelar Master Divinity. Dan setelah itu di Trinity Theological College Singapura mendapat Master Teologi dan Doctor of Theology. Pernah melayani sebagai koordinator
pelayanan di MRII Beijing, mengajar di Care of China Ministry, dan gembala GKY Singapura, gembala sidang GKY Greenfield, dan dosen di STT Saat. Suatu perjalanan yang cukup panjang, dan hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saudara, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. 还没有听到之前，让我们低头祷告，恳求圣灵带领。 Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu. 主啊，感谢你，我们有机会来敬拜主。 Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu. 但愿我们的歌颂赞美讨主的喜悦。 Sekarang berkati kami ya Tuhan waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 现在我们要聆听并且学习你的话语，求主赐福。 Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. 愿主掌管我们的心怀意念。 Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. 我们将前面的时间交托在主的恩手中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara. 弟兄姐妹们，大家早上好。 Senang hari ini boleh bersama saudara dan berbagi berkat firman Tuhan. 非常高兴今天可以和弟兄姐妹们一起来思想神的话。 Saudara, saya diminta untuk berkhotbah hari ini dari Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40. 今天我们要思想的是从《使徒行传》第16章16到40节。 Saudara, Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40 bagian yang panjang tetapi sulit dipisahkan dari 3 ayat sebelumnya, maka saya akan mulai dari 16 sampai 40. 这一段经文比较长，但是我们不能够把它分段，所以我要从之前的几节经文开始。 Nah, saudara, kita tidak akan baca sekaligus tetapi nanti sedikit demi sedikit, maka saudara bisa tetap buka Alkitab saudara. Nanti saya akan ajak kita melihat sedikit demi sedikit dari ayat 16 sampai akhirnya nanti sampai ayat 40. 我们不是一下子全部读完，所以大家请把圣经打开，我们要一段一段的来仔细的思想。 Saudara, mari kita mulai dari ayat 16 sampai 18 terlebih dahulu. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia saja. 我们从16到18节，先用印尼文读。 Satu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun, ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus kuperintahkan kau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, saudara, waktu itu Paulus dan Silas berada di kota Filipi. 那个时候，保罗和希拉在腓立比城， Dan dikatakan mereka pergi ke satu tempat sembayang. 他们就去到一个祷告的地方。 Saudara, kalau saudara baca bagian sebelumnya, tempat sembayang itu adalah tempat sembayang orang Yahudi. 如果我们读前面的经文，我们知道这个祷告的地方是犹太人祷告的。 Saudara, biasanya orang Yahudi dimanapun berada, mereka akan mendirikan rumah ibadah. 通常犹太人无论他们在哪里，他们会建立会堂。 Kalau ada 10 pria Yahudi berkumpul, maka mereka membuat rumah ibadah. 如果有10个犹太的男人聚集，那么他们就会建一个会堂。 Itu berarti saudara di Filipi hanya ada sangat sedikit orang Yahudi, maka tidak ada rumah ibadah, mereka hanya berkumpul di rumah sembayang di tepi sungai. 这表示说，在腓立比，信主的犹太人很少，所以他们没有会堂，他们只有在河边的祷告屋里聚集。 Saudara, Paulus dan Silas pergi ke tempat sembayang itu.
保罗和希拉就去到这间祷告屋 Di，sana mereka memberitakan Injil dan seorang perempuan bernama Lydia menjadi percaya. 他们在那里传福音。有一个妇女名叫李底亚的，她就信主了。 Dan mungkin 1 minggu kemudian mereka kembali lagi ke sana. 大概1个礼拜以后，他们又再回到那个地方。 Dan kali itu mereka bertemu dengan seorang budak perempuan yang punya roh tenung atau roh peramal. 这个时候，他们就遇见了有一个被鬼附的使女，她会行法术。 Saudara, bahasa Yunani yang digunakan adalah roh piton. Karena ada dewa Yunani yang menyatakan diri sebagai ular piton. 这个希腊文的名称是叫做蛇神，就是这个女孩子她身上是蛇附身。 Artinya dipercaya dia kerasukan seorang dewa Yunani ini. 他们相信是有这个希腊的蛇神附在她身上， Dan roh itu memberi kemampuan kepada budak perempuan itu untuk bisa meramal. 而且给她能力，使她可以占卜。 Saudara, hari ini bukan tempatnya untuk saya khotbah soal dunia roh. 我们知道在这个灵界里面， Saudara, saya ingin klarifikasi sedikit saja. Saya ingin klarifikasi sedikit saja. 我要跟你们解释清楚一点。 Saudara, bagi kita yang hidup di Indonesia, saya kira hal-hal seperti ini tidak asing buat kita, bukan? 对我们住在印尼的人来说，这些灵界的事情也许不是很陌生。 Kita sering dengar kisah tentang orang kesurupan, orang kena santet, dan segala macam. 我们听到有的人被鬼附，有的人鬼上身或者其他的。 Dan di Indonesia, saudara, kita sering mendengar yang disebut ilmu hitam, ilmu putih. 而且我们也听到有黑道，也有白道， Lalu ada dari setan, ada dari dewa. 有神仙，也有鬼怪。 Lalu kita berpikir tidak masalah mendatangi orang pintar dengan ilmu putih. Artinya dengan kekuatan supranatural yang dia pakai untuk hal yang baik. 有时候有人觉得，如果我们来找一些有超能力的人，但是他是属于白道的，那是没有问题。 Tidak masalah kita datang kepada dewa, bukan kepada setan. 如果我们去找神仙，没有问题，只要不是去找那些鬼怪。 Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. 但是我们没有醒悟到一件事， Saudara, di dalam Alkitab tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, tidak ada dewa atau setan. Karena semua yang supranatural cuman dari Tuhan atau dari setan. 在圣经里没有说黑道或者白道，或者是好的或者不好的。如果是超能力的话，不是从上帝来的，就是从魔鬼来的。 Jangan pikir saudara karena ini roh dewa maka tidak apa-apa. Karena tidak ada dewa, hanya Tuhan dan malaikatnya atau setan dan malaikatnya. 你不要以为这个是神仙，所以没有关系，没有的事，除非是上帝的灵或者是魔鬼的灵。 Saudara, jangan pikir ilmu putih maka tidak ada apa-apa. Karena tidak ada ilmu putih. Semua yang supranatural yang bukan dari Tuhan adalah dari setan. 你不要以为它是属于白道，所以没有关系。凡是超能力的，如果不是从上帝来的，就是从魔鬼来的。 Saudara, maka membaca kisah ini, dia punya roh dewa yang membuatnya mampu meramal. 我们看在这里说到这个使女，她被巫鬼所附，她又可以有能力做法术。 Apakah ini dari Tuhan? 这个是不是从上帝来的？ Jelas bukan. 很肯定的不是， Maka pasti dari setan. 那么就一定是从魔鬼来的。 Dan saya kira saudara dari zaman dulu sampai zaman sekarang manusia selalu sama, ingin tahu masa depan. 人类从以前到现在都是一样的，很想要知道以后发生的事， Maka banyak orang ingin diramal. 所以很多人要去算命。 Itu sebabnya dikatakan tuan-tuan dari budak perempuan ini memperoleh penghasilan besar dari roh tenung atau roh meramal itu. 所以这个使女的主人就从这个使女所做的法术得到了很大的利益。 Dan yang menarik saudara, kemudian budak perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas dari belakang sambil berseru, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. 但是很奇怪的是，在这里那个使女跟随保罗和希拉喊着说：“这些人是至高上帝的仆人，对你们传说救人的道。” Dan ini dia lakukan selama beberapa hari.
而且他一脸多热这样的喊叫。 Saudara perhatikan ada dua hal yang sangat aneh. 这里给我们看到有2件很奇怪的事。 Yang pertama, mengapa setan mengatakan hal yang benar seperti mempromosikan Paulus dan Silas? 第一个奇怪的是，为什么魔鬼会说出真实的话，并且似乎他在推荐保罗和希拉？ Setan jelas tidak ingin orang Filipi menerima keselamatan. 很清楚的，魔鬼不愿意腓立比人悔改接受上帝的道。 Maka mengapa dia katakan itu? 为什么会发生这样的事呢？ Dan yang kedua, saudara, mengapa Paulus harus tunggu beberapa hari sebelum akhirnya mengusir dia? 第二个奇怪的事就是为什么保罗要等好几天以后才把这个鬼赶出去？ Saya kira saudara Paulus sudah menduga kalau dia melakukan sesuatu maka akan ada kerusuhan dan akhirnya mereka akan diusir dari sana. 我想保罗是醒悟到，如果他这节赶鬼的话，那么会发生骚乱，并且他会从那个城市里被赶出去。 Maka Paulus ingin menghindari itu. 保罗要避免这样的事情发生， Dia ingin punya lebih banyak waktu untuk mengabarkan Injil. 他要争取更多的时间来传福音。 Tapi justru itulah yang diinginkan oleh setan. 但是这也是魔鬼所要的。 Dia sengaja teriak-teriak setiap hari mengikuti Paulus karena dia ingin diusir oleh Paulus. 他就是故意每天跟着保罗在那边喊叫，因为他要激动保罗把他赶出去， Supaya Paulus juga kemudian diusir dari Filipi dan akhirnya gagal memberitakan Injil di sana. 直到以后保罗就被那些众人赶出腓立比城去，让他不能够在那边传福音。 Dan akhirnya setelah beberapa hari Paulus bukan sekedar terganggu, tetapi seruan setan itu mungkin mulai mengacaukan berita Injil. 几天以后，保罗心里就很厌烦，因为他不单是影响了他们，并且混淆了保罗传福音的工作。 Tiap hari saudara setan itu berteriak, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. 每天这个鬼啊这样喊叫，这些人是至高上帝的仆人。 Dan mungkin orang mulai berpikir bahwa Paulus dan Silas adalah hamba-hamba dari salah satu dewa mereka. 所以可能众人就心里想，大概保罗和希拉是当中一个神的仆人。 Maka Paulus tidak tahan lagi dan berkata kepada roh itu, dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini. 所以保罗再也忍不住了，他就对那鬼说：“我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来。” Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. 那个鬼当时马上就出来了。 Dan hasilnya saudara adalah apa yang dikhawatirkan Paulus kemudian terjadi. 结果呢，保罗所担心的事情就发生了。 Saudara mari lihat ayat 19 sampai 22 sekarang. 第19到22节， Saya bacakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Saudara, karena Paulus mengusir setan dari budak perempuan itu, maka terjadilah kerusuhan. 弟兄姐妹们，因为保罗把这个使你身上的鬼赶出去，所以就发生了骚乱。 Dan yang menarik saudara, kerusuhan itu motifnya bukan soal agama atau kepercayaan, tetapi soal ekonomi. 但是很奇怪的，他们骚乱的原因，他们的动机不是因为宗教信仰，而是因为经济利益。 Karena mereka tidak terima, mereka kehilangan penghasilan. 因为他们不接受他们的经济来源丢了。 Saudara jangan pernah remehkan motif ekonomi. 我们不要看清这个经济利益的动机。 Ada banyak keributan termasuk soal suku, agama, ras, politik dan lain-lain. Di baliknya adalah motif ekonomi. 很多
种族支派、宗教、政治的骚乱里面，它后面的背景就是经济的问题。 Manusia rela lakukan banyak hal yang sangat jahat karena ekonomi. 人他甘愿做一些很坏的事，就是为了经济的利益。 Saudara, sekarang saya melayani di gereja namanya Grace Life Community Church di PIK. 我现在在 Big 的一间教会侍奉。 Saudara, beberapa orang dari gereja kami melakukan pelayanan kepada remaja-remaja wanita yang menjadi pekerja seks komersial. 我们当中的一些同工，他们侍奉一些女孩子，他们做不正当的事情。 Mereka mendekati remaja-remaja itu, mengajaknya keluar dari sana, diberikan tempat aman, dibina agar punya masa depan yang lebih baik. 他们把这些女孩子领来，就辅导他们、教导他们，好让他们可以过更好的生活。 Tapi yang membuat saya kaget adalah supaya remaja-remaja wanita itu bisa keluar dari pekerjaannya, orang tua mereka harus diberikan uang. 但是使我觉得很不解的是，要帮助这些女孩子脱离他们的那个不正当的工作，我们要给他们的父母亲钱。 Karena dengan anak mereka menjadi pekerja seks komersial, itu menguntungkan mereka para orang tuanya. 因为他们的女儿卖身的话，可以得到很多钱，这样就带给父母亲的利益。 Maka mereka keberatan anaknya ditolong. 所以他们觉得我们帮助他们的女儿，对他们来说是一件不好的事。 Saudara, sekuat itu motif ekonomi dan sejahat itu manusia yang diliputi oleh dosa. 我们看到人心是如此的邪恶，并且经济利益影响人的生活是多么的大。 Dan bayangkan kondisi budak perempuan ini. 我们来看这个使女的境况， Hidup seperti apa yang dia jalani? 她的生活是什么样子？ Pikiran dia, perkataan dia dikontrol oleh setan. 她的人生、她的思想都被污鬼所控制。 Dan tuan-tuannya marah ketika dia ditolong karena merugikan ekonomi mereka. 当她得到帮助的时候，解除了这个污鬼，但是她的主人却生气，因为失去了经济的来源。 Saudara, hari ini banyak masyarakat mentolerir orang Kristen berkumpul beribadah selama tidak merugikan ekonomi mereka. 所以当时他们那些人，他们不反对基督徒聚集在一起敬拜，只要他们不影响他们的经济。 Tapi kalau kita sungguh-sungguh memberitakan Injil, dan kalau orang Kristen sungguh-sungguh hidup sesuai Injil, tidak mungkin tidak ada dampak ke ekonomi. 但是如果一个基督徒他真正的要过基督化的生活，那么他的行为不可能不对经济有带来一点的影响。 Saudara, bayangkan kalau banyak orang bertobat, kemudian mereka semua tidak sembahyang dengan cara agama lain. 试想一下，如果很多人悔改，并且他们脱离了、丢弃了他们以前敬拜的方式， Mereka tidak beli lagi berbagai peralatan sembahyang. 他们不再去买那些敬拜的用具， Banyak toko yang menjual itu menjadi tidak laku. 那么那些商店卖那些工具的设备的就没有销路了。 Apa yang akan terjadi? Saudara? 会发生什么事？ Atau kalau banyak orang bertobat dan semua tidak mau merokok lagi, padahal industri rokok sangat besar di Indonesia. 或者说大家都悔改了，并且不抽烟了，这就会影响在这个卖烟的市场。 Apa yang akan terjadi? Saudara? 会发生什么事？ Atau kalau semua pedagang bertobat, tidak mau lagi memberikan kwitansi palsu, jujur di dalam berdagang, apa yang akan terjadi? 或者说所有的商人都悔改了，不再做假账的话，那么会发生什么事？ Tinggal tunggu waktu tantangan akan datang. Tinggal tunggu waktu tantangan akan datang. Tantangan akan datang. 那就要等下一个挑战来临。 Saudara, kalau hari ini kita belum mengalami itu, Juga mungkin karena banyak orang Kristen tidak hidup sebagai orang Kristen.
如果现在我们还没有面对这样的挑战的话，也许是因为还有很多的基督徒没有过基督化的生活， Atau karena kita kurang menginjili dan tidak banyak orang bertobat? 是不是因为我们不够传福音，所以没有很多人悔改呢？ Kita teruskan, saudara. 我们继续下 Maka 去。 tuan-tuan perempuan itu kemudian menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka menghadap para penguasa. 所以这些人呢，他们就揪住保罗和希拉，拉他们到市上去见首领， Tapi perhatikan juga liciknya mereka. 看到他们的狡猾。 Mereka tidak berkata, orang ini mengusir setan dari budak perempuan kami dan karenanya kami rugi. Mereka tidak katakan itu. 他们没有说，他们把这鬼赶出去了，所以我的使女不能够行法术，所以我就吃亏了。他们不这样说。 Motif ekonomi mereka ditutupi dan yang dimunculkan adalah isu ras. 他们把这个经济利益掩盖了，而且吐出来的是种族的问题。 Orang ini mengacau kota kita, mereka orang Yahudi, mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh bagi kita orang Roma. 这些人是犹太人，骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。 Dan semua yang tidak tahu apa-apa ikut marah kepada Paulus dan Silas. 那么众人他们不明所以，不知道青红皂白，他们就一同起来攻击保罗希拉。 Maka pembesar-pembesar kota kemudian mengambil keputusan untuk mendera atau memukuli mereka dengan tongkat. 那些官长他们听到了，就吩咐剥了他们的衣裳，用棍打。 Saudara, kita bisa membayangkan betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas. 我们可以想象保罗和希拉他们遭受了多大的痛苦。 Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, 他们什么错也没有做， tapi mereka difitnah. 但是他们被污蔑。 Ayat 23 sampai 24, saudara. 23到24章，24节。 Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Saudara, ketika Paulus menceritakan peristiwa ini di dalam surat 2 Korintus, dia berkata dia dipukuli 39 kali. 当保罗在哥林多后书讲到关于这个经历的时候，他说他被打了39杖。 Dan setelah dipukuli 39 kali dengan tongkat, dijebloskan ke dalam penjara yang paling tengah, artinya yang paling gelap. 他被打了39棍以后，就被下在监里， Dan di sana kaki mereka juga dipasung. 并且在那里两脚都上了木狗。 Saudara, betapa besar penderitaan yang mereka tanggung. 他们要经历多大的苦难？ Dan di dalam keadaan seperti itu, apa yang mereka pikirkan? 在这样的情况下，他们想的是什么呢？ Apakah mereka pikir seharusnya kita tidak datang ke kota Filipi ini? 是不是他们埋怨我们本来不应该来到腓立比城？ Seharusnya kita tidak perlu mengusir setan. 其实我们不应该把鬼赶出去， Atau ngapain kita beritakan Injil kepada orang-orang yang jahatnya seperti ini? 或者说我们何必向这些坏人传福音呢？ Atau saudara, apakah mereka berpikir, Tuhan, kenapa biarkan kami mengalami ini padahal kami melayanimu? 或者他们有没有说，主啊，为什么让我们遭遇这些？其实我们是在侍奉你。 Saudara, Paulus dan Silas tidak pernah menyesali apa yang mereka lakukan. 保罗和希拉从来没有后悔他们所做的。 Maka malam itu, di dalam kesakitan, apa yang mereka lakukan? 所以那天半夜里，在他们的痛苦当中，他们做了什么事？ Ayat 25. 25节。 Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. 约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美上帝，众囚犯也侧耳听。 Saudara, saya tidak tahu respons lain yang lebih indah daripada ini. 我不知道有没有比这个反应更好的了。 Saya sering kali dengar orang Kristen berkata begini, 我常常听人这样说： Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya?
主啊，为什么这样的事发生在我身上？ Saya datang ibadah tiap minggu. 我每个礼拜来做礼拜， Saya memberikan persembahan. 我奉献， Saya rajin melayani. 我殷勤的侍奉。 Tapi mengapa terjadi begini? 但是为什么会发生这样的事？ Saudara, saya ingin tanya, waktu kita berpikir seperti itu, apa sebetulnya yang ada di pikiran kita? 请问弟兄姐妹，如果我们这样说的话，在我们的脑海里，我们的想法是什么？ Tuhan, saya lakukan ini bagimu. 主啊，我已经为你做了 Saya 这些， beribadah, saya memberikan persembahan, saya melayani. 我来做礼拜，我奉献，我侍奉。 Lalu mengapa kau biarkan ini terjadi kepadaku? 为什么你让这些事发生在我身上？ Sejujurnya di dalam pikiran kita adalah kita sedang dagang dengan Tuhan. 其实老实说，我们是在跟上帝做交易。 Saya memberikan sesuatu kepada Tuhan, saya melakukan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan harusnya juga memberikan dan melakukan sesuatu bagi saya. 我为上帝做一些事，我给上帝一些奉献，那么上帝也应该给我好处。 Bahkan harusnya Tuhan memberi berkali-kali lipat dari yang saya berikan. Kita dagang pengen cuan. 甚至上帝必须给我加倍的，因为我们是做交易，我们只赚不亏。 Tapi Paulus tidak lakukan itu. 但是保罗没有这样 Kalau 做。 saudara baca bagian sebelumnya, 如果我们读前一段， mereka datang ke Filipi karena penglihatan dari Tuhan. 他们来到腓立比，是因为得到了从上帝来的意象。 Waktu itu mereka bingung harus pergi kemana. Mereka ingin pergi ke Asia tapi dicegah oleh roh Tuhan. 他们那个时候不知道要往哪里去，本来是计划要去亚细亚，但是圣灵阻止他们。 Dan akhirnya di dalam penglihatan mereka melihat seorang Makedonia, mungkin seorang pria berseru kepada mereka, menyeberang kemari, tolong kami. 最后在异象中，他们看到一个马其顿人，也许是一个男人，在那边喊他们过到我们这里来帮助我们， Maka mereka yakin untuk pergi ke Filipi di Makedonia. 所以他们就选择去腓立比和马其顿。 Tapi setibanya di sana mereka tidak menemukan banyak pria Yahudi, 10 pun tidak ada. 但是到了那边，没有找到很多的犹太人，连10个都没有。 Kalau saudara baca ayat 13-15, di tempat sembahyang orang Yahudi itu, yang berkumpul adalah perempuan-perempuan, bahkan tidak disebutkan pria sama sekali. 如果我们读13到15节，他们在那河边的一个祷告的地方聚集，没有男人，只有妇女。 Bukankah mereka bisa bertanya, Tuhan, apakah salah penglihatan itu? 难道他们不能问主啊，这个意象是不是错了？ Dan sekarang mereka malah ditangkap dan dipukuli dan dipenjara, sangat menderita. 后来他们又被抓，放在监牢里，并且很痛苦。 Saudara, dalam keadaan seperti itu saya berpikir begini, apa yang membuat mereka berespons berbeda dengan kebanyakan orang Kristen di dalam penderitaan? 在这样的情况下，我就思想，为什么他们的反应和大部分基督徒在面对苦难的时候的反应不一样呢？ Saudara, yang membuat berbeda adalah mereka tidak berdagang dengan Tuhan. 使他们有不一样的反应，因为他们没有跟上帝做交易， Mereka menyembah Tuhan. 他们是敬拜上帝。 Tuhan sudah memberikan segalanya, bahkan nyawanya. 上帝已经赐给他们一切，甚至把命都舍了。 Sampai kapanpun mereka tidak akan bisa membalas kasih Tuhan. 到什么时候都无法报答上帝的爱。 Maka pada waktu mereka melakukan sesuatu, apapun untuk Tuhan, itu adalah penyembahan mereka. 所以，当他们甘愿的为主做一件事，那是他们对上帝的敬拜。 Tapi banyak orang Kristen selalu bertanya, apa yang Tuhan berikan kepada saya setelah semua yang saya lakukan? 但是很多基督徒常常会这样问：我已经做了这些事，上帝给我什么呢？ Apa untungnya saya mengikut Tuhan? 我跟随上帝有什么好处？ Ada yang salah, saudara, dengan iman kita. 我们的信仰有错误，有偏差。 Saudara, kalau kita punya kesempatan bertemu dengan Paulus dan Silas dan kita bisa tanya mereka, apakah menyesal dulu ke Filipi? 我们看保罗和希拉，他们的遭遇了这样的事，他们有没有后悔去 Saya yakin 腓立 mereka akan 比？ jawab tidak menyesal. 我可以清楚的说，他们没有后悔， Karena mereka tidak sedang berdagang dengan Tuhan.
因为他们不是在跟上帝做交易， Tuhan memimpin setiap langkah mereka. 上帝带领他们的每一个脚步。 Kalaupun mereka mati di penjara itu, saya yakin mereka tetap tidak menyesal. 甚至他们被放在监牢里，他们也没有后悔。 Tapi justru di tempat itu, seorang perempuan bernama Lydia bertobat. 就是在那个地方，有一个名叫黎迪亚的妇女悔改了， Lalu seorang budak perempuan yang kerasukan setan ini juga dimenangkan. 然后又有一个被鬼附的使女，得做释放。 Dan sebentar lagi kepala penjara dan seisi rumahnya akan dimenangkan. 再过不久，监狱长和他全家也归主了， Mana mungkin mereka menyesal? 他们不可能后悔。 Maka pada waktu mereka menderita, respons mereka adalah berdoa dan menyanyikan pujian. 当他们在苦难当中的时候，他们的反应是祷告和唱诗赞美上帝。 Dan ada sesuatu di dalam pujian mereka yang membuat orang-orang hukuman lain terpesona dan mendengarkan mereka. 在他们所唱的诗歌当中，有什么东西让众囚犯侧耳而听？ Saudara bayangkan suasana penjara. Semua orang di dalamnya tertekan, mungkin kesakitan, mungkin kehilangan harapan. 我们可以想象，在监牢里的囚犯，他们也许很痛苦，他们失去了他们的自由，也许他们很烦闷。 Lalu ada suara pujian di tengah malam. 然后在半夜里，有人唱诗赞美， Aneh sekali, saudara, orang-orang itu tidak berteriak, "Diam kamu!" 很奇怪，这些囚犯他们没有喊住口，静下来， Tapi mereka dengarkan pujian itu. 但是他们却倾听。 Dan saya yakin itu bukan karena suara Paulus dan Silas enak didengar. 我相信不是因为保罗和希拉有很好的歌喉， Tapi ada sesuatu di dalam pujian mereka. 但是在他们的赞美诗里有什么东西？ Ada Tuhan di situ. 有上帝在， Sangat indah sekali. 很奇妙。 Tetapi kemudian terjadilah peristiwa yang lebih mengejutkan lagi. 然后发生了更奇妙的事。 Ayat 26 sampai 29 saya bacakan. 26到29节， Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Saudara, gempa bumi itu membuat pintu-pintu terbuka dan belenggu itu terlepas. 忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众 Artinya- 囚犯的锁链也都松开了。 Artinya orang-orang hukuman ini di dalam posisi mereka bisa melarikan diri kalau mau. 表示说，这些囚犯如果他们要逃走的话，他们是可以的。 Maka tidak heran saudara ketika kepala penjara melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia berpikir pasti semua sudah melarikan diri. 所以难怪当进驻一看监门全都打开，他就以为囚犯全都逃走了， Dan itu berarti dia akan menanggung hukuman yang berat. 表示说他必须要担很重的责任， Maka dia memilih untuk membunuh diri. 所以他就很绝望，就拔刀要自杀。 Tapi Paulus berteriak, "Jangan, kami semua masih di sini." 但是保罗大声喊叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。” Maka mujizat Tuhan bukan hanya membuat gempa bumi, tetapi juga membuat orang-orang hukuman itu tidak ada yang melarikan diri. 上帝所行的神迹，不单单是使地大震动，并且让这些囚犯不逃走， Tapi kemudian terjadi mujizat yang lebih besar lagi. 又发生了更大的神迹。 Ayat 30 sampai 34. 34到34节， Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga
kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Ada dua hal yang saya ajak kita perhatikan. 这段经文我要讲2件事。 Yang pertama, saudara kepala penjara itu bertanya tentang jalan keselamatan. 这个禁足就问关于救恩怎么样得救。 Mungkin kepala penjara ini pernah mendengar khotbah Paulus. 也许这个禁足曾经听过保罗讲道， Mungkin dia juga mendengar dari orang banyak bahwa Paulus dan Silas ini membawa berita keselamatan. 也许他也是从众人那边听过保罗和希拉传讲救恩的道 Dan。setelah dia melihat apa yang terjadi, dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? 当他看到所发生的事情以后，他不得不必须问：我当怎样行才可以得救？ Soal ini pertanyaan yang sangat penting sekali. 这是一个很重要的问题， Tetapi dia masih berpikir dari sudut pandang manusia. 但是他是从人的角度去问的。 Dia berpikir dari apa yang selama ini dia tahu. 他问的是他这一向以来所知道的。 Kalau dia mau mendapatkan sesuatu, dia harus berbuat sesuatu. 如果要得到一件东西，那你必须付上什么代价？ Kalau aku mau mendapatkan keselamatan, aku harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kuperbuat supaya diselamatkan? 为了要得救，我必须要行一些事。那我当怎样行才可以得救？ Saudara, bukankah ini yang diajarkan oleh semua agama? 这样的问题是所有的宗教都有教导的。 Untuk mendapat keselamatan, kamu harus berbuat baik supaya pahalamu besar. 你要得救，你必须行善积德，所以你才能够得到很大的赏赐。 Untuk mendapat keselamatan, kamu harus mengasihi orang-orang yang menderita. 你要得救，你必须爱那些受苦难的人。 Atau untuk mendapat keselamatan, kamu harus beribadah, kamu harus banyak berdoa, membaca kitab suci, dan seterusnya. 或者你要得救，你就要来聚会，你就要读圣经，还有行善一些很多的事。 Soal Alkitab tidak pernah ajarkan itu. 但是他们没有教导的是， Alkitab mengajarkan tidak ada yang bisa kita perbuat untuk mendapat keselamatan. 圣经所教导我们的，没有一件我们可以做的，使我们可以配的这个救恩。 Kita mati dalam pelanggaran dan dosa. 我们是应当在罪恶里面沉沦死亡， Kita dimurkai oleh Allah. 上帝的震怒在我们身上。 Maka apa yang bisa kita perbuat? 我们没有一件能做的事， Tidak ada yang bisa kita perbuat. 完全没有什么是我们能做的。 Yesus yang melakukan semuanya untuk kita. 耶稣已经为我们做了一切， Dia menebus dosa kita. 他救赎我们的罪， Dia menanggung murka Allah di kayu salib. 在十字架上，他担当了上帝的震 Dia 怒， menyediakan keselamatan itu bagi kita. 他把这个救恩赐给我们。 Maka jawaban Paulus adalah tidak ada yang harus kamu perbuat. Tidak ada yang bisa kamu perbuat selain percaya kepada Tuhan Yesus. 所以保罗的回答是：你不能做什么，你不可能做什么，你所做的只是当信主耶稣。 Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan terpenting yang ditanyakan oleh manusia. 这是人类所问的最重要的问题。 Saya ingin bertanya begini, kalau satu kali saudara diberikan pertanyaan seperti ini oleh orang lain, apa yang saudara akan jawab? 我请问，如果有人问你这样的问题，你怎么样回答呢？ Apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? 我当怎样做才能够得救？ Atau mungkin pertanyaan lebih halus, bagaimana saya bisa masuk surga menurut agama Kristen? 或者用另外一种说法，我怎么样能够进天堂？ Saudara, apa yang saudara akan jawab? 弟兄姐妹们， Saya mendengar banyak orang Kristen saudara yang menjawab kira-kira begini. 我听到很多基督徒大概这样的回答： Oh, kamu perlu ketemu pendeta. Nanti biar pendeta yang kasih tahu kamu. 你去找牧师，牧师会告诉你； Atau kamu perlu ke gereja, datang dulu dengar, ikut ibadah. 或者你来教会，你听讲道， Oh, kamu perlu ikut katekisasi dulu.
你要先参加习道班。 Banyak orang Kristen tidak tahu sebetulnya harus menjawab apa pertanyaan ini. 很多基督徒他们其实不知道要怎么样来回答这个问题。 Paulus tidak katakan semua itu. Jawaban dia adalah percayalah kepada Tuhan Yesus dan kau akan selamat. 保罗就说：“你当信主耶稣，你和你一家都必得救。” Saudara, seringkali kita menjadi orang Kristen, pertanyaan terbesar adalah apakah kita sungguh merindukan orang lain juga menjadi orang Kristen? 我们身为基督徒，往往对我们最大的挑战就是：我们是否渴慕让别人也成为基督徒呢？ Kalau kita tahu betapa berharganya menjadi anak Tuhan dan menerima keselamatan, 如果我们醒悟到我们领受救恩和成为上帝的儿女是多么宝贵的话， apakah kita rindu orang lain juga menerima yang sama seperti kita? 我们是否渴慕让别人也得到像我们得到的一样呢？ Kalau kita tidak pernah siap, kalau ada orang bertanya kepada kita harus kita jawab apa? 如果我们从来没有预备好，如果别人问我们，我们要怎么样回答？ Kalau ada kesempatan untuk saya bersaksi, saya tidak tahu harus ngomong apa. 如果有机会要我做见证，我不知道要说什么， Maka mungkin kita memang tidak merindukan orang lain bisa percaya dan menerima keselamatan. 那表示说我们并没有渴慕让别人也得到像我们领受一样的救恩。 Dan itu berarti ada yang salah dengan iman kita lagi. 那也表示说我们的信仰里面有错误。 Hal kedua, saudara, yang saja kita perhatikan, kalimat Paulus berkata begini, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 第二个我们必须注意的，保罗说：“你和你一家都必得救。” Saudara, beberapa orang menggunakan bagian ini untuk mengajarkan, kalau kamu diselamatkan, maka secara otomatis seluruh keluargamu juga diselamatkan. 这一节就引起有很多人的误解，以为说一人得救，全家得救。 Tapi bukan itu yang Paulus katakan di sini. 但其实保罗这里所说的不是那个意思。 Yang Paulus katakan adalah kalau kamu percaya, kamu akan selamat. 保罗说的是，如果你信耶稣，你就得救。 Dan janji itu bukan hanya untukmu, tapi juga seluruh keluargamu. 而这个应许不单单是给你一个人的，也是给你全家的。 Kalau mereka percaya, mereka akan selamat. 如果他们也信的话，他们也必得救。 Tapi ada tambahannya lagi. Kalau kamu percaya dan selamat, ada terbuka jalan bagi keluargamu untuk percaya dan selamat. 而且，如果你信了以后，那么就为你的家人开了一条道路，让他们也可以蒙恩得救。 Karena kalau kamu percaya dan selamat, 因为如果你一个人蒙恩得救以后， ada saksi Kristus di tengah keluargamu. 那么在这个家庭里面就有了一个基督的见证人， Ada jalan yang terbuka bagi mereka juga percaya dan selamat. 有一条路就打开了给他们，让他们也可以信主蒙 Dan 恩 ini 得 yang kita 救。 lihat selalu terjadi. 那么救恩就这样传开。 Saudara, ketika satu orang percaya, 如果一个人得救，相信 tidak otomatis seluruh keluarganya jadi percaya dan diselamatkan. 不表示说，那么全家自然而然的也相信并且得救了。 Tapi ada jalan terbuka untuk Dan- mereka mendengar Injil, percaya dan diselamatkan. 但是有一条路为他们而开，使他们有机会听到福音，并且能够蒙恩得救。 Waktu saya percaya kepada Tuhan, 当我信主以后， saya tidak ingat saudara siapa duluan yang percaya, saya atau koko saya atau cici saya, tapi salah satu dari kami, kemudian akhirnya kami bertiga percaya. 我不记得是我先或者我哥哥、我姐姐，但是我们三个人就信主了。 Dan kami bertiga ingin supaya papa mama kami juga percaya. 我们三个人很希望我们的爸爸妈妈也信主。 Dan sejak kami percaya, ada jalan di rumah itu untuk mereka juga percaya. 我们信主以后，在我们家里就有一条路使他们也可以信主。 Kadang-kadang ada persekutuan di rumah, teman-teman gereja datang. 有时候在我家里有团契，我教会的朋友来我家里。 Kadang-kadang kami ajak papa mama pergi ke gereja.
有时候我们带我们的爸爸妈妈去教会做礼拜， Kadang-kadang kami bersaksi tentang Kristus, 有时候我们也跟他们见证基督， perlu waktu puluhan tahun, saudara. 但是需要几十年。 Sampai akhirnya cici saya punya anak, 后来我姐姐结婚有了孩子， dan anak-anaknya yang bersaksi kepada opa omanya. 她的孩子就跟这个爷爷奶奶做见证。 Dan satu kali papa mama saya mulai rajin ke gereja, 后来我爸爸妈妈也去教会了， dan akhirnya dibaptis. 而且受洗。 Tapi semua itu dimulai dari satu orang percaya dan diselamatkan, dan akhirnya seluruh keluarga. 但是这一切开始是因为有一个人蒙恩得救，最后全家都得救了。 Saudara, demikian pula di sini, karena kepala penjara itu mau percaya, maka dia membawa Paulus dan Silas malam itu juga memberitakan Injil kepada seisi rumahnya. 我们看到在这里进驻听道以后，他就相信了，并且他带他的全家，让他们也可以信主。 Dia membuka jalan itu, 他开了这条路， dan seluruh keluarganya menjadi percaya dan diselamatkan. 他全家都信了，并且得救。 Saya tidak tahu bagaimana keluarga saudara. 我不知道你们的家庭怎样， Mungkin saudara sudah puluhan tahun berdoa bagi keluarga yang belum percaya. 也许你已经祷告了几十年，为你还没有信主的家人。 Karena saudara percaya, ada jalan bagi keluargamu juga untuk mendengar Injil dan percaya. 因为你信主了，所以就有一条路让你的家人也可以听福音信主。 Teruslah doakan dan serahkan kepada Tuhan. 你要不断的为他们祷告，将他们交托主。 Tapi mungkin juga ada di antara saudara yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi tidak pernah mendoakan keluarga, tidak pernah bersaksi kepada keluarga. 但是也许有一些基督徒几十年做基督徒，从来没有为他的家人祷告，或者带他向他的家人传福音。 Kalau seperti itu saudara perlu bertobat. 如果是这样的话，那么我们必须要悔改， Karena adalah tugasmu untuk membuka jalan bagi mereka percaya 因 dan 为 diselamatkan. 是你的责任，你要开路，带领他们相信主。 Bagian terakhir ayat 35 sampai 40 saya bacakan. 最后一段35到40节。 Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi ke penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan damai. Namun Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di depan umum, lalu menjebloskan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas warga negara Roma, takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Setelah bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ dan memberi penghiburan, berangkatlah mereka. Nah, saudara, Paulus tahu persis hak dia sebagai warga negara Roma. 保罗清楚知道他身为罗马人的优势， Beberapa kali dia menegaskan itu, aku warga negara Roma. 他常常说我是罗马人。 Saya kira ini tidak berarti Paulus ingin balas dendam. 这不表示说保罗要复仇， Tapi Paulus concern dengan kehidupan orang Kristen di kota Filipi setelah dia pergi. 但是保罗是关心，如果他以后离开了菲律比，留在菲律比的基督徒们， Hampir semua penduduk Filipi adalah warga negara Roma. 差不多在菲律比的人都是罗马人。 Kalau seenaknya pembesar-pembesar itu memperlakukan orang Kristen sekalipun warga negara Roma, maka mungkin nanti dengan mudah mereka juga menganiaya kalau ada orang Filipi yang bertobat. 如果那些首领他们可以随心所欲的来迫害罗马籍的基督徒，那么以后他们也能够迫害悔改信主的基督徒。 Maka Paulus perlu peringatkan pembesar-pembesar itu untuk tidak melakukan yang sama. 所以
保罗要警告这些首领，让他们不要这样做。 Tapi perhatikan ayat yang terakhir. 我们注意看最后一 Paulus dan 节， Silas pergi ke rumah Lydia. 保罗和希拉去利底亚家里。 Saudara masih ingat siapa Lydia? Perempuan pertama yang percaya 谁是 di 利 kota 底亚 Filipi？itu. 她是第一个菲律宾的妇女信主的。 Dia yang duduk di tempat sembayang orang Yahudi di pinggir sungai itu dan dia percaya. 她坐在犹太人的祷告屋在河边，她听到就信主了。 Yang menarik dikatakan di rumah Lydia itu Paulus bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ. 然后在利底亚的家里，保罗和希拉就见了弟兄们。 Artinya di dalam beberapa hari sudah ada lagi orang yang percaya selain Lydia. Mungkin keluarga Lydia atau pelayan-pelayan rumahnya menjadi percaya. 表示说，就在那几天里面，已经增加了信主的人，也许是利底亚的家人，也许是他的职员， Dan mereka berkumpul di rumah Lydia. 他们聚集在利底亚的家里。 Dan tidak lama lagi saya kira akan ada tambahan anggota gereja di situ. 我相信不久以后，这个小教会增加了人。 Budak perempuan yang ditolong oleh Paulus itu mungkin diusir oleh tuannya karena tidak menguntungkan lagi. Mungkin dia bergabung ke sana. 那个保罗所释放被鬼附的使女，也许被他的主人赶出去了，他没有地方去，就来到利底亚的家里。 Kepala penjara Filipi ini dengan seisi rumahnya mungkin juga akan bergabung ke sana. 还有菲律宾监牢的监狱长和他的全家，也许也参加到他们的这个聚会里。 Dan itulah awal mula gereja Filipi. 这就是菲律宾教会的开始。 Paulus nanti akan menulis surat kepada jemaat Filipi yang kita kenal sebagai surat Filipi. 以后保罗写了一封信给菲律宾的信徒，就是菲律比书。 Di awal surat itu dia berkata begini, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para pengawas jemaat dan diaken. 菲律比书1章1节，基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住菲律比，在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事。 Artinya gereja di Filipi itu sudah bertumbuh lagi. 表示说，菲律宾的教会已经扩展了。 Sudah ada diaken, sudah ada pengawas jemaat atau penatua sudah ada di sana. 那里已经有了执事，有了监督或者长老， Dan gereja itu akan terus bertumbuh. 当地的教会已经发展起来。 Semua itu, gereja itu dimulai karena Paulus dan Silas mengikuti pimpinan Tuhan. 这一切是菲律宾的教会能够建立起来，是因为保罗和希拉顺服圣灵的带领， Mengikuti penglihatan yang membawa mereka ke Filipi. 他们跟随他们所得到的意象来到了菲律宾， Mereka beritakan Injil di sana. 他们在那边传福音， Mereka menderita di sana. 在那边他们受苦难， Mereka menyembah Tuhan di sana. 在那边他们也敬拜上帝， Dan anugerah Tuhan diberikan melalui kesaksian mereka. 上帝借着他们的见证，就流出了他的赐福，他的祝福。 Maka pertanyaan saya yang terakhir, saudara. 我最后一个问题， Apa yang rela saudara lakukan untuk pekerjaan Injil? 你为上帝的工作甘愿做了些什么呢？ Apakah saudara rela menderita asalkan Injil diberitakan? 你是否甘愿受苦，只要福音能够被传开 Apakah？saudara rela menderita asal ada orang diselamatkan? 你是否甘愿受苦，只要有人能蒙恩得救？ Saudara, pertanyaannya bukan sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen, berapa lama ke gereja, berapa lama melayani, bukan itu. 问题不是你做基督徒多久了，你侍奉上帝多久了，不是。 Tapi pernahkah saudara bertanya begini? 你是否这样问自己？ Seberapa besar penderitaan yang rela saya tanggung asal ada orang diselamatkan? 我甘愿为主担当多少的痛苦，只要有人能够蒙恩得救。
Itu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. 这可以显明我们对上帝的爱。 Kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan pun kita tidak mau. Begitu susah kita tidak rela ikut. 如果我们连跟随上帝的引导都不愿意，因为是要受苦的话， Ketika melayani, kita mengalami kesusahan, kita komplain kepada Tuhan. 当我们侍奉的时候遇到困难，我们就向上帝发怨言， Kita dagang dengan Tuhan. 我们与上帝做交易。 Kalau memang hati kita seperti itu, tidak pernah akan ada penyembahan keluar dari hidup kita. 如果我们的心是这样的话，那么我们就从来不能够发出赞美的声音。 Dan mungkin anugerah Tuhan juga tidak diberikan melalui kehidupan dan kesaksian kita. 也可能上帝的祝福不能够，因为我们没有见证，不能够流露出来。 Seberapa kita rela menderita 我 demi 们 pekerjaan Injil. 有多甘愿受苦，为了福音的工作。 Mari kita tundukkan kepala. 让我们低头祷告。 Saudara masing-masing ambil waktu sejenak untuk berespon kepada firman Tuhan. 弟兄姐妹们，我们每一个人拿一段时间来回应我们所听的神的道。 Apa saja yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara, menegur mungkin, mengingatkan, saudara responi di dalam doa kepada Tuhan. 圣灵感动你，要在你的祷告中向上帝怎样回应？ Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu. 主啊，我们感谢你给我们机会，可以聆听并且思想你的道。 Tuhan teruslah bicara kepada kami, 愿主继续向我们说话。 Tuhan gelisahkan hati kami, 主啊，你激动我们的心， sampai kami tunduk dan taat kepadamu. 知道我们愿意降服、顺服在你面前。 Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. 求主帮助我们这些软弱的人。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Tuhan telah menyerahkan hidupnya buat kita semua. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap akal budi kita. Mari kita responi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dengan pujian, Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau
sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mempunyai hati menyampaikan keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus kepada sekitar kami. Secara khusus kami mau berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang mau menjangkau keluarga kami. Mungkin ada dari antara keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi kesaksian Tuhan yang telah memberikan kepada kami keselamatan. Karena itu biarlah kami juga mempunyai hati untuk membagikan keselamatan dan kehidupan kekal itu, berita pengharapan itu kepada keluarga kami. Mungkin ada anggota keluarga kami yang sudah lama kami injili tetapi tetap saja masih belum percaya. Tolong kami untuk terus berharap kepada Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sanggup melunakkan hati yang keras sekalipun. Karena biarlah kami terus-menerus mendoakan mereka dan bahkan mewartakan berita keselamatan ini kepada mereka, sehingga mereka pada akhirnya juga percaya kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, bantu kami untuk terus mengingat mereka yang belum percaya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami semua di dalam pekerjaan. Mungkin di dalam pekerjaan kami mengalami banyak pergumulan secara ekonomi. Apapun yang menjadi karir ataupun yang menjadi pekerjaan kami. Tetapi tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya terfokus pada keuntungan semata, tetapi tolong kami untuk setia kepada Tuhan. Meskipun resiko dari kesetiaan itu adalah kami tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Tolong kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan kami. Entah kami menjaga toko, entah kami berbisnis, entah kami sebagai karyawan. Tolong kami pula untuk menjadi saksi Kristus. Dan di sanalah di tengah-tengah orang-orang banyak di mana kami bekerja, kami pun bisa memberitakan keselamatan yang dari Tuhan itu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan telah menempatkan kami sebagai warga negara bangsa ini, dan disinilah kami hidup, di sini kami beribadah, di sini kami bekerja. Dan biarlah kami juga bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, dan biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan juga nyata, sehingga kami bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa ini dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Sinode GPMBRI ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk gereja-gereja di bawah Sinode GPMBRI. Biarlah Tuhan yang terus bangkitkan anak-anak Tuhan yang mempunyai kerinduan untuk memberitakan kebenaran firman dan juga untuk bersaksi akan kebesaran Tuhan, baik itu gerejamu yang ada di kota maupun yang ada di desa-desa. Dengarkanlah doa kami ini dan biar Tuhan berkenan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan. Tuhan telah memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Jikalau kita boleh dapat memberi persembahan, karena Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita semua. Dan Tuhan juga boleh memilih kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Tapi saatnya setelah kita dipilih, kita boleh memilih jalan-jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kita. Kita akan naikkan pujian, ku memilih Yesus. Bukan harta, bukan ladang, dan bukan juga jabatan.
yang ketiga. Tuhan lebih indah, lebih manis.重新祷告，我们在天上的父，感谢神，感谢你的带领，感谢你今天仍然陪我们来到你的家，来敬拜，来聆听你的话。但愿我们能够遵行你的话，求主你帮助。为要表达我们的感恩，我们以心甘情愿的心来献上最好给你。求主你悦纳，同时也祝福我们。我们感恩祷告是奉耶稣基督的名，阿们。Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan tuntunan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua warta yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Pendeta Jeffrey Xiao yang sudah melayani kita di kebaktian umum pertama dan juga di kebaktian umum kedua pada saat ini ya. Sekali lagi tadi beliau sudah sampaikan, beliau melayani di Grace Life Community Church di Pantai Indah Kapuk. Ya, lalu yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan belajar dari umat Tuhan di Perjanjian Lama, ya, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti yang tercatat di dalam Daniel pasal 3, bagaimana mereka boleh menjadi umat Tuhan yang tangguh, yang tetap setia, dan melalui kesetiaannya mereka itu, mereka juga boleh menjadi saksi
daripada Tuhan ya. Kita boleh mempersiapkan hati kita dengan membaca Daniel pasal 3 di rumah kita. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Kita boleh bersaat teduh, Tuhan memberkati.